dan bekerjasama dengan inilah Pertubuhan Alim Rabbani daripada Bekerjasama kami dari Pertubuhan yang menerbitkan. Lah. Okey. Macam mana? Saya tengok buku ni menarik dengan covernya, dengan isi-isinya, intipati di dalamnya, melalui daripada mutiara kata Tuan Guru. Okey. Dan Ustaz acapkan dan terapkan dalam buku ni balik. Maksudnya Ustaz edit lah. Kita kata Ustaz hanya edit je. Macam mana Ustaz boleh ada idea untuk jadikan dia sebuah buku? Baik. Ia bukan satu idea. Benda ni sudah berlaku, sudah lama. Pada tahun 1995 sudah diterbitkan satu buku seperti ini, tapi surah lain, iaitu surah Hud. Surah Hud. Dan konsepnya samalah, hampir sama. Cuma kami improvise lah sekarang. Mereka mentranskrip balik kuliah-kuliah Tuan Guru yang dilakukan setiap hari Jumaat tu. Maksudnya sebelum ni memang dah ada lah. Dah ada. It's not original. It's not original dari Ustaz. Bukan. Cuma bila tahun 95 dia sudah diterbitkan, 96 ada satu surah lain, surah Yunus. Kemudian dia berhenti situlah. Kemudian lama tu, masa tu saya form 1. Form 1, form 95 form 1 kan. Jadi masa tu walaupun kita tingkatan 1, kita boleh membaca sebuah buku yang sangat tebal, lebih tebal daripada ni, lebih tebal sehingga habis. Sedangkan dia buku agama. Kan? Kita budak ni suka main di sungai lah, kampung main sungai lah apalah. Ya, tapi betul. kita boleh membaca buku tu sampai habis. Jadi situlah trigger bila kita dewasa ni, kita nampak kenapa tidak ada orang yang meneruskan usaha itu untuk menerbitkan semula kuliah-kuliah Tuan Guru Ni Aziz. Jadi sebenarnya Ustaz kira start balik lah. Kita start balik. Start balik dan ambil balik kuliah Tuan Guru Ni Aziz. Terapkan di dalam buku apa yang dia sampaikan. Okey, secara tak langsung saya juga nak tanya, macam Tuan Guru Ni Aziz, dia ada banyak kuliah-kuliah dan ceramah-ceramah dia. Dan dalam surah Al-Fatihah ini, apa yang Tuan Guru Ni Aziz cuba nak sentuhkan? Khususnya dia nak sentuhkan apa? Melalui buku ni lah. Cerita panjang lah. Tapi surah Al-Fatihah yang Tuan Guru sampaikan dalam buku ni daripada kuliah dia. Sebab surah Al-Fatihah ni surah utama kan. Surah pertama, surah utama dan surah yang dekat dengan orang kita, orang Islam. Maka segala apa isi kandungan Al-Quran itu terkumpul ringkasannya itu dalam surah Al-Fatihah. Al-Fatihah ni boleh kita katakan dia sebagai sinopsis tak? Boleh juga kan? Tapi dia boleh kita kata ringkasan. Apa-apalah, cuma merangkumi keseluruhan ringkasan Al-Quran tu dalam Al-Fatihah lah, macam tu. Jadi bila Tuan Guru menghuraikan tu, dan huraiannya itu terperinci lah juga. Sebab dia mengambil masa 3 kali kuliah. Satu habiskan. Dia macam kalau kaset 3 kaset. 3 kaset. Macam tu. Ini kira kaset yang pertama lah. Tengok tarikh lah. Kuliah Tok Guru ni yang tertebal ni, 3 kaset ni saya bawa 2 saja. Ini yang kaset original lah. Kaset original. Ini original. Kaset. Kemudian Ustaz masukkan dalam buku ni. Prosesnya macam ni. Prosesnya kaset ni kita nak cari Walkman, susah cari Walkman sekarang ni. Mana ada Walkman macam zaman dulu kan. Jadi kita cari alat yang boleh convert pada MP3. Kemudian daripada MP3 kita transcribe. Maksudnya transkriptor tu dia dengar, dia type word by word. Word by word. Pause, buat lagi type. Pause lagi. Dan menurut orang yang transkrip ni, dia kata untuk menyiapkan satu kaset ni saja 6 jam. Lama tu. 6 jam. Sebab dia satu round 3 jam. Kemudian satu round lagi untuk semak betul-betul. Sebab Tuan Guru ni dia cakap cepat lah. Kadang kualiti audio lah. Jadi dia kena dengar betul-betul, sebutannya betul. Dan kami minta mereka transcribe semua. Sampai berdehem pun tulis. Ehem juga. Macam tu. Maknanya kita tak nak jatuh. Kalau kita kata dalam konteks hadis ni sanad dia. Penyampaian itu kita tak nak lari, betul tak? Yalah, tujuan ada tujuannya. Tujuannya bila Tuan Guru dia bila kuliah, sudah dia cakap tu kita tahu itu poinnya sudah habis. Masuk poin baru pula. Macam kita buat perenggan itu pula. Macam tu kita tu cara edit pula lah. Jadi kita tahu di sini kita tahu. Jadi
Macam itulah caranya. Secara keseluruhan lah, berapa lama untuk jadikan dia sebuah buku? Berapa lama tempoh dia? Tempohnya sekejap, taklah lama sangat pun. Prosesnya ambil masa tu bila ada beberapa isu lah. Isu, dan dalam penerbitan Al-Fatihah ni ambil masa lama sikit memandangkan ada beberapa isu, iaitu audio yang kami dapat asalnya itu terputus. Maksudnya Jadi cabaran tu sebenarnya tu. bila transcribe ni dia transcribe je, dia tak tahu, dia tak perasan lah. Dia Datuk Guru Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, putus, masuk benda lain, dah cakap dah. Ni terputus ni. Maka kita terpaksa cari kaset tu. Kena cari kaset asal ni. Kita godak lah. Kaset asal ni kita dapat lah daripada orang ramai lah, dia bagi. Kita godak lah balik. Kaset tu mana kaset ni? Tarikh. Mana tarikh sekian ni? Dan kaset ni macam kuliah ni tahun 2000. Tahun 2000 tuan umur berapa? Saya Sekolah. tahun 2000, saya rasa saya saya baru 5 tahun lah. Ya. Muda lagi. Saya Macam ni sangat kuliah muda 2000. lagi. Dan tuan guru ni dia sudah khatam lah. Khatam kuliahnya, dan kasetnya sangat banyak lah untuk kuliah tafsir. Macam tu. So memang lama lah sebenarnya. Dia bila dengan dugaan dan cabaran daripada audio tu sebenarnya bukan senang tau. Susah tu. Tak semudah itu. Susah. Semua macam ni. Tak semudah tu, memang susah. Dia dia tak susah tu adalah bergantung kepada orang yang edit. Macam kelebihan daripada saya adalah saya dengan kuliah tuan guru masa saya kecil lagi. Jadi kita sudah biasa dengan bahasa tuan guru. Maka bila kita edit, kita kena kekalkan bahasa tu, maka kita kena jaga. Perkataan ni tuan guru tak guna, kita tak boleh tukar. Perkataan ni, itulah kita kena adjust lah sikit. Kena adjust lah. Maksudnya kalau benda yang kita tak dengar tu, cuma kita jangan ubah pada asal dia lah kan. Supaya tujuan tak ubah tu untuk mengekalkan originality kuliah lah, itu saja. Betul. So dalam surah Al-Fatihah ni saya tengok arwah tuan guru dia menerangkan satu daripada bismillah sampai waladdallin. Ya, betul. Apa yang cuba tuan guru nak jelaskan kepada umum lah, orang yang mendengar tentang surah Al-Fatihah ni? Adakah dari sudut tadi macam ustaz kata Al-Fatihah ni permulaan. Jadi apa yang sebenarnya asal muasalnya yang ustaz nak terangkan dalam buku ni melalui kuliah dia tadi? Apabila kita ikuti kuliah tuan guru dari awal sampai bila-bila pun, mana-mana kuliah beliau dia ada beberapa tema umum dia. Tema umum pertama tuan guru ialah tauhid kepada Allah. Sebab tu dalam buku ni dihuraikan huruf ba dalam bismillah. Kenapa ba? Kenapa ba tu? Kenapa ba tu? Bismillah kan. Bismillah tu ba mula-mula tu. Kenapa ba? Ba tu, B tu bermaksud dengan. So dihuraikan kenapa Allah Ta'ala mula dengan ba. Dengan tu, ba tu. So dihuraikan beberapa banyak muka surat lah dihuraikan dalam ni. Jadi kita jelas kenapa Allah Ta'ala menggunakan lafaz-lafaz sedemikian. Itu kelebihan tuan guru lah. Yang kita dapat ambil mutiara. Kemudian tuan guru ni tema beliau selain daripada tauhid, beliau mahu membersihkan akidah kita daripada benda-benda syirik. Itu tema dia. Jadi itu tema benda besar dia. Tauhid, yang kedua jangan syirik pada Allah Ta'ala. Kira boleh dikonklusikan bahawa arwah tuan guru nak bagi kita dekat dengan Allah. Mesti kan? Memang apa ceramah dia pun dia mesti nak kita balik pada Allah. Tujuan kita adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau nak tahu dengan lebih lanjut, tuan-tuan boleh dapatkan buku ni di Pesta Buku. Ada jual Ada jual di buku Ruai P08. P08. Jangan lupa datang ke Pesta Buku, dah boleh dapat. Jadi ustaz, saya nak tanya lagi. Macam Abam Live, dia ada tulis kat studio kata berdehem itu perenggan, hebat signal orang lama. Betul lah kan? Betul lah. Dia macam bagi syarat sebenarnya dia nak masuk ke fasa yang seterusnya, satu lagi. Ustaz boleh terangkan? Itu ke kaedah ustaz-ustaz kadang guna kalau untuk dia nak buat ceramah? Kalau ustaz moden tak ada. Ustaz ni orang lama-lama. Memang orang lama je kan? Dan tuan guru ni beliau menggunakan bahasa-bahasa dialek-dialek Kelantan yang lama. Kadang-kadang orang yang transkrip audio ni, dia tulis, ni Tok Guru cakap apa? Tak pasal tanya orang lama-lama, ni perkataan apa? Sebab tuan guru guna perkataan yang orang muda Kelantan sekarang pun dah tak guna dah. Macam tu. Jadi itu kelebihan dia lah.
Sebab tu dalam tafsir ni kalau kita baca kita dapat lihat Ada kami, demo. kita kekalkan perkataan-perkataan tu. Demo mari Supaya original, autentik supaya tu. kita dapat rasai walaupun arwah dah pun tinggalkan kita, ya. tapi kita dapat seolah-olah macam kita duduk di depan dia dan sedang betul. belajar. Dan saya nak tanya, soalan ni mungkin agak mendalam sedikit, mungkin menyentuh sensitiviti lah. Maksud saya kat sini, adakah buku ini perlu baca dan tidak perlu bertalaki? Kita baca sahaja. Okey. Buku Tuan Guru ni dia lebih kepada konsep kita tadabbur saja. Tadabbur kita boleh baca. Baca untuk kita ambil mutiara hikmah daripadanya. Selebihnya sekiranya kita keliru, tak fahamlah apa Tuan Guru cakap ni, tak fahamlah, kita boleh tanyalah ulama yang berkredibiliti lah, berautoriti untuk mendapat maklumat lebih lanjut. Macam itulah. Itu saja. Dia lebih kurang macam tu. Cuma dalam buku ni oleh kerana Tuan Guru ni terlibat secara langsung dalam politik, Tuan Guru sebolehnya dia elak menyebut, tapi sikit-sikit tu adalah. Dan kami mengedit ni kami tidak buang apa-apa. Memang kami kekalkan original tu supaya orang pembaca dapat faham sendiri. Dan pembaca pun tahu realiti pada tahun itu sebab kalau tengok dalam buku ni kita tulis kaset tu tahun bila. Ditulis kaset. Jadi orang tahu oh ini tahun tu. Apa yang dicakap ni merujuk pada tahun tu. Jadi buku ni sepanjang kami sebarkan lebih kurang sekarang ni dah hampir 5,000 pembeli. 5,000 naskah sudah juga. Lah. Sekarang dah masuk cetakan yang ketiga. Kami buat tu dan masing-masing sukalah. Mereka kata macam Tuan Guru sudah ceramah lah dia kata. Macam tu dia kata. Sebab kami itu caralah supaya kita mengekalkan original, autentik. So boleh dapatkan buku ni, saya ulang lagi sekali ni. Boleh dapatkan buku ni di Pesta Buku di Shah Alam Convention Center di booth P08. Shanana Publication. Shanana Publication. Kita ada soalan daripada Facebook. Ustaz, Boleh. kalau bukan orang Kelantan, boleh faham tak buku tu? Boleh. Sebab tu bila kita buka, Saya tengok dah tadi. Boleh. Ada perkataan-perkataan Kelantan yang sengaja kami kekalkan. Sengaja tu tujuannya banyak tujuan. Pertama nak memberi maklumat baru kepada orang luar Kelantan dan juga orang-orang muda Kelantan yang tak guna perkataan tu. Dah tak pakai dah. Dah tak pakai dah. Memang Tuan Guru sebut, kita pun kekalkan. Kalau Kelantan kata kecek outside. Bercakap luar. Kecek luar. Jadi Punoh bahasa. orang luar Kelantan boleh faham. Memang sengaja dibuat ni. Sebab apa? Kita dapat bukan kata rungutan lah, keluhan lah daripada orang luar Kelantan. Orang duk cerita sedapnya kuliah Tok Guru kan, sedap Tok Guru kan. Tapi bila dengar tak faham. Buka YouTube kan, kuliah tafsir apa-apa, tak faham sepatah apa benda tu Guru cakap. Jadi usaha kami ni nak membantu orang luar Kelantan lah memahami kuliah tafsir tu yang best tu. Dan saya yakin bahawa peminat-peminat yang mengikuti kelas-kelas arwah Tuan Guru mesti akan merindui dia. Mesti. Bila baca buku ni mesti akan merindui dia dan akan bila buka tu saya yakin ada yang akan menangis sebenarnya. Memang ramai tulis orang menangis. Memang ramai yang akan menangis sebab saya sendiri, saya cerita bukan rasa mengemang. Bila saya dengar, saya tak pernah jumpa Tuan Guru. Okey. Tapi bila saya tengok beberapa tahun sebelum ni lah, 5-6 tahun kebelakangan ni, bila saya tengok video kuliah dia, saya rasa sentuhan di jiwa dan cara penyampaian dia, cara yang dia nak terapkan, nak bagi tahu bahawa betapa nilainya iman itu, harga tu. Dan saya yang tak kenal pun boleh rasa macam mana dengan orang yang datang ke kelas dia hari-hari, boleh kata kadang-kadang minggu-minggu dan dari jauh cuba untuk berjumpa dia. Sekarang ni dia dah tak ada. Dan bila ada orang buat buku macam ni, ini adalah satu penghargaan dan nilai yang besar sebenarnya Ustaz ya. Terima kasihlah kepada tim Ustaz sebenarnya. Buat satu buku ini mengubati kerinduan pada arwah Ustaz Tuan Guru Nik Abdul Aziz. Kita ada soalan lagi di Facebook. Baik. Berapa harga buku? Kita pergi ke berapa ringgit dulu? Berapa ringgit harga? Harga buku ada ni tak dah boleh dapat diskaun dekat booth? Booth diskaun 10% lah. Booth diskaun 10%. Harga runcitnya RM30. Harga runcit 3. Murah
Murah. Kami memang nak sebarkan lebih luas. Kemudian kalau jauh boleh beli online lah. Di tafsirtukguru.com ada dijual online. Oh, ada jual online. Ada jual online. Di mana tafsirbuku.com. Tafsirtukguru.com. Tafsirtukguru.com. Boleh dapatkan juga di online. Pada masyarakat di luar Selangor, saya rasa ada kot di outlet buku ada jual kan. Sekarang ni belum meluas lagi. Belum meluas lagi. Banyakkannya melalui online lah banyak. Online, okey. Nak dapatkan buku ni di Tafsir Tuan Guru. Tafsirtukguru.com. Tafsirtukguru.com. Harga je sama juga, RM30. Okey. Bayar postage je lah. Okey. Kemudian daripada Muslimah Aisyah. Terima kasih Fawazmi tadi bertanyakan soalan tentang berapa ringgit. Secara tak langsung kita dah dapat tahu harga buku ni RM30. Di Sabah dan Sarawak RM33. Ya. Di Semenanjung RM30 sahaja. Okey, dan daripada Muslimah Aisyah, ada edisi e-book tak? Atau Ustaz? E-book tak ada lah. Tak ada. Saya rasa inilah e-book. Kaset lama ni. Siapa ada yang konvensional punya style boleh pakai ni. E-book kita setakat ni tak adalah. Cuma kalau rasanya dalam website tu ada naskah contoh yang kita ambil sebahagian dalam 15 muka surat haraman untuk baca dululah. Nak pasti kata kadang sedap betul ke tak betul boleh tengok di situlah. Di situ. Dan kita bukan setakat berhenti di penerbitan ni, memang akan teruskan pada surah-surah lain. Dan insya-Allah mungkin mana nak tahu selepas ni diorang nak buat e-book. Wallahu a'lam. Mungkin itu mungkin kita kata gerakan di masa hadapan. Mungkin. Okey, Ustaz. Saya rasa setakat itu sahaja dan terima kasih atas kupasan tadi. Terima kasih dan jangan lupa datang ke Pesta Buku, dapatkan buku tafsir Al-Quran Nik Abdul Aziz Ni'mat, Tuan Guru, Surah Al-Fatihah dan penerbitan dari Pertubuhan Alim Rabbani. Boleh datang ke Pesta Buku ni dan kita hanya berbaki lagi 5 hari. Secara sedar tak sedar Ustaz ya, kita dah pun ada 6 hari di sini. Nak kata berkampung ke? Boleh juga. Dah berkampung ke sini. Dah tak boleh jamak kosar lah. Jauh-jauh. Betul, dah tak boleh jamak dah kosar dah. Dah lebih daripada 3 hari. Betul tak? So, boleh datang ke sini. Pada yang di luar pada kawasan Selangor, sesiapa yang berminat untuk dapatkan buku ni seperti yang Ustaz katakan tadi, boleh dapatkan di tafsirtukguru.com. Tafsirtukguru.com. InsyaAllah. Jangan lupa sekali lagi datang ke Pesta Buku. Kita akan ada next slot live session selepas ni. Kita akan jumpa selepas ni. Dan jangan lupa juga setelah anda membeli buku sebanyak RM30 ke atas, anda sebenarnya telah pun layak untuk menjadi pemenang, 9 pemenang satu hari. InsyaAllah. Dan voucher yang hebat akan diberikan kepada anda sebanyak RM500. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Atas perbincangan yang sangat menarik. Kupasan serba sedikit tentang buku ni. Kita akan jumpa ke next live. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.